Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai semua. Bertemu kembali kita dalam chapter 4. Okey, ini part 2. Okey, kita continue. Macam hari tu kita dah explain, okey, Puan Mazu dah explain berkenaan dengan time response of first order system. Okay, now kita akan tengok into time response of second order system pula. Okey, dia tak susah. Yang ini dipanggil second order system disebabkan ni pembawah dia S kuasa 2. Kemudian yang perlu di take note ialah nilai-nilai A dan juga B. Okey, dia ada dua pole of GS. Okey, dia affected by dua parameter ni tadilah, A dengan B. So, expect analysis to be more complicated of course sebab dia second order. Tapi jangan risau, Puan Mazu akan tunjukkan step by step. Okey, ini adalah analisis berkenaan sistem output bila kita gunakan unit step input. Kebiasaan memang kita akan guna input dia adalah unit step. Okey. So, from pulse location to pulse dia akan menghasilkan different output response. Okay, so kat sini menunjukkan pulse yang pangkah ni ialah pulse. Okay, kalau kita tengok yang first, pulse dia berada di sebelah kiri, okay, bernilai negatif. Okay, macam ni gambar dia. Setiap gambar ni dia ada mewakili nama-nama dia. Overdamp, underdamp, undamp, critically, semua ada nama dia. So kita akan tengok. Dan kedudukan pole ni menunjukkan macam mana gambar yang kita harus lukis. Okey. So kita boleh tengok dekat sini. Kes 1 bila kita ada dua real and density pole. Okey. Contohnya dekat sini. Dia bagi RS equal to 1 over S. Okey, ni dia punya input, step input. Kemudian kita ada sistem, iaitu GS kita ialah 9 over S squared plus 9S plus 9. Dan kita ada CS output. So, pulse dia berapa dekat bawah ni? Bolehlah tekan kalkulator, tengok S1 berapa, S2 berapa. Dua-dua memberi nilai negatif. So, dia berada di paksi negatif sebelah kiri. Okey. So, kita tahu unit step input, okay, di sini tengah 1 over S. Kemudian kita ada dua poles dekat sebelah kiri. So, bila yang ini kita boleh tengok tadi sebelah kiri, dia akan jadi macam ni gambar dia. Okay. So, samalah. Ini kita kenali sebagai overdamp. Okay. Bila poles berada mempunyai nilai negatif dua-duanya, so kita punya CT kita begini cara tulis. K1 plus K2 exponent to the power of negative sigma 1T plus K3 exponent to the power of negative sigma 2T. Okay. Yang ini kan kita dapat nilainya. Nanti kita akan tengok exercise untuk next punya link. Okay. Yang ini saya just go through theoretically dulu. Okay. Then, ini case 2 boleh tengok ada dua real but equal poles. Okay. Macam tadi juga, yang ini ada dua nilai. Tapi yang ini dua nilai yang sama. So, bila dua nilai yang sama di paksi negatif, kita akan panggil dia critically damped. Gambarnya begini. Okay. Dia lebih kurang macam overdamp. Cuma kat sini kalau tengok, okay, dia lain sikit. Yang ini dia naik dan kemudian dia seragam sama. Okay. Dan kita boleh tengok dekat sini CT dia dia akan jadi K dan dalam dia ada 1 over exponent to the power of dan juga omega naught T e to the power of apa. Okay. Yang ini memang kita tak ubah sama. So kena ingatlah. Saya tak sure dalam final dia beri atau tidak. Tapi should be okay lah sepatutnya kan. Final pun online. Okay, yang ini dua kompleks conjugate poles. Okay, maksudnya apa?
dia ada kompleks yang conjugate, satu atas satu bawah. Macam ni Yang ini kita panggil under dam. Dan cara tulis CT dia begini. Okey. Then kita go through yang ni tak ada apa, ada real part of complex pole pair. Kemudian dia ada imaginary part of complex pole pair. Macam ni lah gambar dia berbeza. Okey. Kes 4 dia ada dua imaginary pole. Okey, dia berada di paksi J omega. Satu positif, satu negatif. Ini kita panggil undamp dan cara tulis CT dia seperti di bawah ni. Okey. Dan yang ini kita nak mention, okey. Generally second order system ni kalau tak ada zeros dia dia characterized by the following transfer function. Maksudnya apa? Sini ada dua jenis. Okey, dekat kita punya transfer function GS tu dia boleh jadi open loop function, transfer function, ataupun dia boleh jadi closed loop transfer function. So kat sini boleh tengok dia punya function berbeza. Okey. Yang ini S plus 2 zeta omega n. Dia punya pengatas sama omega n squared. Pembawah yang berbeza. Open loop macam ni. Okay, closed loop macam ni. S squared plus 2 zeta omega n S plus omega n squared. Okay, apa itu zeta? Zeta ialah damping reaction of second order system. Okay, omega n ialah undamped natural frequency. Okay, next. Next is, okay, ni dia nak tunjukkan definition untuk undamped tadi, omega n dan juga damping reaction zeta. Zeta is equal to cos theta, okay. Okay, then kita boleh tengok ini cara untuk draw circle of radius 3 in S plane. Okay, untuk undamped macam mana, untuk damping ratio zeta dia macam mana. Okey, kemudian kat sini kita ada example di mana dia bagi dekat sini kita nak tengok natural undamped frequency and damping ratio of the poles from the following PZ map. Okey, sini dia ada bagi omega n yang pertama ialah 1 radian per second. Kemudian ada juga dekat 4. Okey, 1 dan 4. Okey, boleh tengok. So, ini yang kedua, dia kata kat sini dia bagi natural undamped of closed loop frequency. Okey, omega 2 radian per second, kita punya zeta ialah 0.5. Dia suruh kita derive the closed loop transfer function. So, kita tahu closed loop transfer function tadi yang mana yang ada pembawahnya S squared. Okey, ini rumus dia. Ni untuk closed loop. Kalau dia kata open loop, bukan yang inilah, yang satu lagi, okey. So, kita tahu omega berapa, kita tahu zeta berapa. Just substitute dalam rumus. Okey. Masukkan dalam ni. So, boleh tengok. Okay, PZ map macam biasa. Bila kita ada omega, ada zeta, kita boleh plot dekat sini. Next is kita tengok. Ini dia nak suruh kita try, tak ada apa. Okay, macam yang ini dia bergantung kepada kategori. Okay, value zeta second order system can be set into one of 4 kategori. Ada 4. Ni macam yang tadi tu. Okay, yang kita tengok ada gambar overdamp, underdamp, undamp, critically damp. So begini gambar rajahnya. Kena tahu macam mana nak lukis, dan graf tadi boleh bezakan ya. Okey, dekat sini kita boleh tengok output step response. Okey, dia beri macam ni, samalah unit step input dia, di mana dia 1/s. Okey.
Tak ada apa. Yang ni dia nak buat derivation. CT 1 over ni CT 1 over cos omega NT. Step response. Ini dia cuba jika zeta 0.1 omega n 3 radian per second, macam mana gambar dia, dan dia ubahlah. Okey. Dan kita boleh dapat sampai macam ni. Okey, different value of omega n dia. Okey, ini penting. Kita boleh kena tahu dekat mana MP, dekat mana TD, dan TR, TP and also TS. Okey, kena familiar dengan nama-namanya, settling time, rise time, peak time and so on. Okey. Then, okey, yang ini penerangan setiap satunya berkenaan dengan TD, kat mana TD tadi. Okey. Kemudian berkenaan dengan TR. Okey, TR tengok ada rumus dia kat sini. Okey. Theta sama dengan apa? Kemudian yang ini TP, kena perhatikan, jangan silap. Okey, TD, TR, TP, TS dia. Kemudian kita ada MP, maximum overshoot. Okey, ni rumusnya. Kemudian kita ada juga TS. Okey, TS ni dia ada kriteria dia, waktu 2%, waktu 5%. Okey, 98% of the input. Tengok kat sini. Okey. Then kita ada error response dan juga steady state error. ET dan juga ESS error dan steady state error. Okey. Ini examples, boleh go through sendiri. So sebenarnya tak adalah susah pun, sebab kita tahu di mana omega n, di mana zeta, so boleh cari dalam soalan. Okey. Boleh tengok dalam bentuk penulisan close loop dia. So compare equation 1 dan 2 tadi, kita akan dapat omega n berapa, zeta berapa, dan boleh masukkan dalam rumus MP kita. Okey, pi kita tahu, zeta kita tahu, dan kita akan dapat nilai dia punya overshoot. Okey, second example lebih kurang juga. Yang ini disuruh cari key dan juga overshoot dalam persen, dalam 100 tau, dalam persen overshoot. Okey, ada banyak example, boleh tengok pengiraan. Saya akan bagi task dia ada task dalam ni. Yang ini. Okey, ada 1, ada 2, ada 3 task. Okey. 3 task saya akan masukkan dalam author. Di mana dia lebih kurang dengan example yang ada dalam slide. So, ada masalah boleh tanya saya. Di sini kita sertakan juga jawapan. Berapa nilai K. Okey. TRTS. Okey. TS pada keadaan 2% dan juga 5%. Kau tengok kat sini, dia ada minta dalam soalan. So ada 3, saya akan masukkan dalam author nanti. Sila buat dan submit. Okey, saya set di situ due date-nya nanti. Okey, untuk chapter 4.3 steady state error analysis, saya akan continue link berikutnya, insya-Allah. So untuk part 2 chapter 4 sampai sini dulu. Seperti biasa, yang mana belum subscribe boleh like, share dan juga subscribe channel saya. Itu saja daripada Puan Mazul. Assalamualaikum. Bye.